Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi cikgu. Jadi pada hari ini saya akan ajar cikgu bagaimana cara untuk buat satu CJ perhargaan kepada murid yang menghantar tugasan sekali dengan imej tugasan. Okey, jadi kita tengok sedikit contoh. Okey, ini adalah contoh yang telah pun saya buat. Saya tunjuk satu. Okey, kalau tengok dekat sini, okey, murid yang hantar tugasan Muhammad Faiz Alami ni, dia hantar tugasan dia yang kita dah check ke apa ke imej tugasan dia. Dia upload imej dia dan dia akan dapat CJ ni, CJ perhargaan daripada kita. Jadi ini adalah untuk bagi sedikit motivasi lah kepada murid yang selalu hantar tugasan balik kepada kita. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana nak buat. Pertamanya, apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu perlu sediakan template sijil. Okey, template sijil. Jadi untuk template sijil, saya rekomenkan cikgu menggunakan Google Slides. Okey, jadi jika cikgu gunakan akaun Delima, bila cikgu buka browser Chrome ni, dah pun ada slide kat sini. Okey, saya klik sahaja pada slides. Jika tidak, cikgu boleh akses dashboard slides ni melalui slides.google.com. Apa yang saya buat adalah saya ambil sahaja template yang dah pun siap, yang daripada Slides Go, dan saya edit daripada situ. Cikgu nak belajar macam mana nak edit template daripada Slide Go, cikgu boleh tengok video saya sebelumnya. Jadi ni yang saya dah edit. Saya akan sediakan juga link kepada file ni supaya cikgu boleh make a copy sekiranya cikgu nak. Okey, jadi tidak ada apa yang berubah daripada video saya sebelum ni, sama sahaja. Yang pertamanya, cikgu perlu sediakan ruangan untuk nama. Jadi ini adalah text box biasa, cuma kita dekat nama ni kita tambah kurungan. Okey, kurungan 3 segi ni, iaitu buka kurungan, tutup kurungan. Saya tarik balik Contohnya nama macam ni. Okey, jadi saya nak ada nama. Kemudian tarikh pun saya buat yang sama, macam ni juga tarikh. Kemudian dekat sini ada minggu. Okey, agak tak nampak kat sini. Ada minggu cikgu. Okey, minggu ni pun saya buat yang sama juga, saya buat macam ni. Saya letak minggu dekat tengah-tengah, tapi saya buat ni dalam badges ni. Apa ni dia panggil apa ni? Saya buat dalam bulatan ni. Okey, ni ada saya punya sign, ni ada logo saya upload. Okey, dan juga saya upload. Okey, ni ada tanda like. Okey, tanda like. Dan apa yang berbeza daripada video sebelum ni adalah kita ada box untuk tugasan. Okey, bagaimana untuk buat box tugasan ni? Okey, mudah saja. Ini adalah tempat di mana kita akan letak gambar tugasan murid. Apa yang saya buat adalah saya gunakan fungsi text box kat sini. Text box. Okey, saya lukiskan text box sikit macam ni. Dan saya typekan dalam text box ni adalah gambar. Okey, gambar tugasan lah. Gambar. Okey. Dan kalau kita tengok dia jadi macam ni kan. Kita nak tarik dia sampai ke bawah supaya dia boleh memenuhi ruang bila murid ni menghantar tugasan. Jadi saya gunakan enter saja sebenarnya. Saya enter saja. Okey, sampai ke bawah. Okey, macam ni. Okey, yang ni dah okey dah ni. Saya adjust sikit. Yang tengah-tengah. Okey. Itu sahaja yang perlu kita buat. Okey, itu sahaja yang perlu kita buat. Template ni ikut pada cikgu lah. Macam mana nak buat. Okey. Bila dah siap kita punya template ni, pastikan kita bagi nama yang kita kenal lah. Macam saya. Okey, saya buat nama sini. Sijil hantar tugasan MR Mister. Okey, dah pun siap. Langkah seterusnya, kita kena bina Google Form. Buka tab baru dan kita buka Google Form. Okey, ada Google Form kat sini yang guna browser ID Delima. Dah pun ada. Kalau tidak, cikgu boleh type sahaja forms.google.com. Okey, jadi saya akan mula dengan satu form baru. Start new form blank. Jadi kita bagi nama form ni adalah form hantar tugasan Mr. Hafiz. Hantar tugasan Mr. Okey, kita mulakan dengan nama murid. Okey, nama murid. Nama anda lah, saya nak buat nama anda. Okey, untuk yang nama anda ni, yang ni saya nak buat murid pilih sahaja nama daripada drop down list. Okey, jadi kita gunakan jenis question adalah drop down. Kemudian saya copy nama yang dah ada. Ini copy nama murid saya yang dah ada. Okey, Ctrl C, Ctrl V sahaja. Pastikan dia required. Kemudian add questions. Okey, yang kedua saya nak letakkan tarikh.
Tarikh. Kemudian kita nak buat minggu PDPR. Minggu PDPR. Kita nak buat minggu 1, 2, 3, 4, 5. Okey, contoh 5. Okey, yang ni pun saya nak buat required. Tarikh pun saya nak buat required. Dan last kali saya nak buat soalan gambar tugasan. Okey, untuk gambar tugasan ni kita kena ambil jenis soalan dia adalah file upload. Okey, file upload. Continue. Okey, saya tak nak file besar, jadi saya gunakan default yang dah ada saja. Maximum file size 10 MB. Allow only specific file types. Okey, yes. Saya nak on yang ni dan saya nak tick kepada image sahaja sebab saya tak nak murid saya hantar apa tu bentuk PDF ke apa ke. Saya nak image sahaja. Number of file satu sahaja. Okey, boleh upload satu file sahaja. Dan ni juga saya nak buat required. Okey, jom kita tengok form kita jadi macam mana. Okey, nama boleh tarikh, boleh pilih tarikh kat sini, minggu PDPR. Okey, gambar tugasan. Okey, gambar tugasan contohnya murid upload lah daripada phone dia. Okey, dah siap upload, submit. Okey, dah pun siap kita punya Google Form. Okey, kita balik semula kepada edit Google Form tadi. Okey. Okey, pastikan ada nama Google Form kita. Just klik kat sini. Dia akan automatic ambil nama yang kita letak sebagai title. Okey, kemudian pergi pada responses dan create spreadsheet. Okey, create new spreadsheet. Yes, hantar tugasan Mr. Saya nak pendekkan nama. Responses saya nak buang. Klik pada create. Okey, jadi ini adalah kita punya spreadsheet Google Form yang kita baru sahaja buat. Jadi untuk hari ini kita akan gunakan add-on yang sama, iaitu add-on AutoCAD. Jadi kalau cikgu belum tahu lagi bagaimana nak install AutoCAD, cikgu boleh tengok video saya yang sebelum ni. Saya bagi kat dekat atas ni supaya cikgu boleh rujuk balik lah. Okey, sekarang apa yang kita perlu buat adalah kita nak pergi kepada Google Drive kita. Okey, ni adalah few step yang penting ah. Cikgu kena ikut step ni ah. Kita nak pergi pada Google Drive kita dan kita nak cari folder di mana gambar tugasan ini berada. Okey, gambar tugasan ini berada. Jadi, kita pergi pada Google Drive. Okey. Mana drive.google.com ataupun klik saja Google Drive kat sini. Okey. Saya dah buat ni, hantar tugasan Mr. ni. Ini adalah folder automatic yang Google buat folder automatic. Jadi klik saja pada folder ni dan kita tengok gambar tugasan. Ada folder gambar tugasan. Di sinilah semua gambar tugasan yang murid upload akan disimpan. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak pastikan folder gambar tugasan ni boleh diakses. Okey. Untuk default untuk asalnya dia akan jadi not shared macam ni, dia tak boleh kongsi. Jadi kita nak tukar kepada anyone with the link. Jadi mudah sahaja, cikgu just klik kanan, select folder gambar tugasan ni, klik kanan. Okey, kemudian cikgu klik dekat share. Klik share. Okey, kemudian dekat get link kat bawah ni, cikgu tukar share. Kalau macam saya guna email MOEDL, dia ada macam ni. Klik saja yang ni. Cikgu pastikan cikgu pilih anyone with the link. Okey, anyone with the link sebagai viewer. Okey. And then klik done. Okey, macam mana nak tahu benda ni dah siap dah? Bila kita klik balik pada folder ni, dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar gambar kita dan juga dia akan keluar link hijau ni. Bermaksud anyone on the internet with the link boleh view folder ni. Okey, boleh view folder ni. Okey, jadi balik semula kepada spreadsheet kita. Okey, spreadsheet kita. Sekarang ni ada satu lagi benda yang cikgu kena buat dan cikgu kena ikut. Okey, cikgu kena ikut. Saya sediakan formula dia kat bawah, iaitu cikgu kena tambah satu kolom F. Jadikan kolom F ni nama dia adalah image. Okay, dan kena letak sedikit formula cikgu. Kena letak sedikit formula. Cikgu boleh copy sahaja formula dekat ruangan description. Okay, cikgu boleh copy kat situ. Macam saya dah pun copy formula ni dekat clipboard saya. Jadi saya boleh paste sajalah. Jadi pergi dekat column image ni, pergi yang kat bawah dia. Okey, kita masukkan formula
kat atas ni untuk masukkan formula. Okey. Kita nak masukkan formula Ctrl F sahaja. Okey. Ini adalah formula yang cikgu perlu copy daripada ruangan description dekat bawah. Ruangan description dekat bawah ni. Okey. Cuma kita nak tengok sikit sama ada formula kita ni kena atau tidak dengan form kita. Yang pertamanya array formula if row A2A sama dengan 1 ni. Yang ni tak perlu. Yang ni tak perlu ubah. Kemudian photo ID tak perlu ubah. Substitute. Okey, yang ni yang cikgu kena ubah sekiranya perlu. Okey, E2E. E2E adalah di mana kolom kita punya gambar. Macam saya gambar tugasan dah pun berada dekat E. Jadi saya tak perlu ubah. Sekiranya cikgu punya gambar tugasan ni berada dekat contohnya D. Jadi cikgu kena ubah E ni kepada D. Dia akan jadi D2 D. Ini yang cikgu kena buat. Macam saya punya gambar tugasan dah pun ada kat E, jadi saya tak perlu ubah. Okey. Jadi saya buat je E2 E. Okey, dah pun siap yang tu. Klik enter. Okey, sepatutnya akan keluar satu link macam ni. Link ni bila kita klik link ni, dia keluar image yang kita buat tadi. Image yang murid kita upload. Okey. Okey, dah pun siap yang tu. Seterusnya, kita nak gunakan AutoCAD. Okey, sekiranya cikgu belum lagi install AutoCAD, cikgu perlu tengok balik video saya sebelum ni bagaimana nak install add-ons AutoCAD. Sekiranya sudah, okey, kita klik sahaja dekat add-ons. Add-ons, okey, ada AutoCAD dekat sini dan klik launch. Okey, ini adalah paparan AutoCAD. Jadi macam biasa, klik new job. Okey, job name saya nak buat job name adalah sijil tugasan ataupun sijil hantar tugasan. Okey, klik next. Okey, untuk template, okey, choose template, kita klik saja daripada from drive. Dan kita perlu pilih template sijil yang kita buat tadi. Okey, yang ni yang saya punya yang ni. Sijil hantar tugasan Mister ni, yang ni. Okey. Klik select. Okey, kemudian dia try untuk fetching text from template. Okey, klik next. Kemudian dekat sini pun ada something yang cikgu perlu bagi perhatian. Kita tengok dulu untuk tarikh. Okey, tarikh maps to column, tarikh lah. Minggu, map to column, kita punya nama kolom kita tadi ataupun soalan dekat Google Form adalah minggu PDPR. Nama, nama anda. Gambar, okey, tengok dekat sini. Untuk gambar ni asalnya adalah standard. Okey, dekat sini dia tulis standard kan. Kita nak tukar kepada bentuk image. Okey, daripada standard tadi kita tukar kepada image. Okey, kemudian image URL dekat mana? Kita gunakan image URL tu dekat kolom image. Okey, kolom yang baru sahaja kita buat tadi yang ada formula. Kolom image. Okey, klik next. Okey, file name untuk saya nak buat nama file berdasarkan nama murid. Jadi, saya copy sahaja tag yang nama murid, nama anda sini. Klik nama anda dekat sini. Paste balik. Okey, ada space sikit. Kemudian saya nak buat minggu PDPR. Klik sini. Okey, paste balik. Okey, jadi nama file saya nanti akan jadi nama anda dengan minggu PDPR. Okey, type saya nak buat sebagai PDF supaya mudah untuk simpan. Okey, klik next. Dekat mana saya nak simpan? Okey, saya nak buat folder barulah. Saya nak simpan dalam folder hantar tugasan. Jadi macam saya bagi tahu tadi, ini adalah folder automatik yang Google buat bila kita buat Google Form tadi. Jadi saya nak simpan semua dalam folder ni. Jadi saya klik saja folder ni. Okey, yang ini ikut pada cikgu lah, mana cikgu nak simpan. Kemudian balik semula, klik yang ni dan select. Okey, my drive tak perlu, jadi saya delete yang ni. Okey, remove this folder. Saya nak hantar kat folder hantar tugasan sahaja. Klik next. Yang ni tak perlu. Next.
Okay, share docs ni, okay, yang ni tak perlu. Untuk setakat tak perlu. Next, runs on form trigger. Yes. Yes. Klik save. Okay, dah save. Kita try run sekali. Nak tengok jadi ke tak. Okay, kita klik dekat sini. Play button ni. Run job. Okay, dah pun siap. Okay, kita close window AutoCAD ni. And then kita tengok dekat sini. Dah pun jadi satu dokumen. Kita tengok jadi ke tak. Okay, klik sini. Okay, inilah dokumen yang telah dihasilkan. Okay, jadi tengok cikgu dekat sini ada gambar tugasan murid. Jadi benda ni cikgu boleh jadikan sebagai, yang pertamanya bukti PTPR lah, macam biasa bukti PTPR. Tapi yang kedua ni lagi penting ialah evidence untuk, maybe untuk PBD, okay, maybe untuk PBS cikgu, okay, untuk pentaksiran bilik darjah cikgu. Ini boleh dijadikan sebagai evidence. Okay cikgu. Seterusnya, cikgu terfikir, menarik ni. Apa kata kita buat CJ ni dan terus hantar kepada email murid? Boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Okay, kita boleh edit balik Google Form kita. Malah kita boleh edit balik kita punya Google Slide sekiranya ada masalah. Okay, contohnya saya balik pada Google Slide saya baru perasan saya silap eja. Kerana anda telah berjaya menghantar tugasan. Sepatutnya tugasan saya pun edit sikit lah, tambah N apa semua. Dia akan ikut yang terkini. Okay? Dia akan ikut yang terkini yang cikgu edit. Okay, sama juga dekat Google Form ni. Saya nak tambah satu lagi soalan, satu lagi ruang untuk murid letakkan dia punya email. Okay, jadi saya nak tambah dekat, okay, selepas tarikh ataupun selepas nama. Selepas nama, saya nak tambah add question kat sini. Untuk soalan email. Okay, maksudnya murid masukkan email dia. Okay, jadikan yang ni tak payah require untuk murid yang nak sahaja. Okay, kita view form balik. Okay, kita cuba untuk hantar satu tugasan. Okay, kita ambil satu nama. Contohnya macam ni. Okay, saya masukkan email. Okay, saya masukkan tarikh. Okay, minggu PDPR. Masukkan gambar tugasan murid. Okay, sebagai contoh kita ada yang ni. Okay, upload. Dan submit. Okay, jadi balik semula kepada kita punya hantar tugasan ni. Sekarang ni kita nak edit semula kita punya AutoCAD. Okay, sebab kita dah tambah baru ni. Kita tambah email kat sini ni. Jadi kita nak edit balik kita punya AutoCAD. Jadi kita balik semula kepada add-ons. Dekat atas ni add-ons. Okay, AutoCAD. Launch balik. Kemudian ini adalah job yang kita create tadi. Okay, sekarang kita nak klik kepada edit. Okay, gambar pensel ni untuk edit job. Klik edit job. Okay, klik next saja. Yang ni tak ada nak ubah apa-apa. Yang ni pun tak ada nak ubah apa-apa. Yang ni tak ada ubah apa-apa. Klik next. Okay, yang ni pun tak ada apa. Yang ni pun tak ada apa. Yang ni pun tak ada apa. Okay, yang nombor 8 ni iaitu share docs and send email. Yang ni share docs kita nak tukar kepada yes. Okay, share docs as PDF. Lepas tu dekat bawah ni to ni kita nak masukkan email pelajar supaya selepas dia hantar Google Form ni dan selepas AutoCAD ni hasilkan sijil itu akan dihantar ke email pelajar. Jadi kita masuk dekat sini, dekat teks ni, kat sebelah ni ada email tadi kan. Okay, ni ada email, klik pada email. Okay, just paste saja email kat sini ataupun kita boleh type lah dengan kurungan macam ni. Okay, type in subject. Saya nak buat subject lah, tahniah, lepas tu nama. Okay, nama murid tadi. Macam mana tag dia? Klik je sini, nama anda. Tahniah, nama anda. Okay, and then klik next. Run on form trigger, yes. And then klik save. Dah save,
Close. Okey, kita try untuk isi satu lagi form. Okey, pilih nama. Okey, kita masukkan email kali ni. Okey, dah pun siap. Sekarang kita try tengok dalam email. Kita try tunggu dalam email sama ada menjadi atau tidak apa yang kita buat tadi. Okey, kita semak email kita. Dan okey, ni cikgu. Dah pun ada email CJ yang kita buat tadi. Okey, tengok sini. Okey. Dah pun jadi. Dia terus hantar kepada email. Okay, cuma ada satu masalah kat sini, iaitu kita punya like button ni. Okay, kalau cikgu tengok dalam template asal, saya ada like button kan, ada ting macam ni kan. Kenapa benda ni ada dekat belakang? Ini kerana cara kita susun lah. Cara kita susun disebabkan oleh kita letak ni text box ni, gambar ni kemudian dan kita ada like button dahulu, so ianya akan tindih like button lah. Cara nak selesaikan kalau ada masalah macam tu mudah saja, iaitu cikgu copy saja ataupun cut saja like button dahulu. Okay, cut, control klik kanan, cut dulu, kemudian paste je balik. Paste balik. Okay, masukkan balik text box gambar ni. Dah pun jadi. Okay, sekarang kita test isi form dalam telefon, menggunakan telefon kita. Nak tengok menjadi ke tak. Kita cuba isi kita punya ni dekat telefon. Pilih nama. Okay, masukkan email sekali lagi. Okay, masukkan tarikh dan juga minggu PDPR. Okay, upload gambar tugasan. Okay, cari image yang kita nak upload dan klik upload. Oh, file besar ni. Okay, dan submit. Okey, dah pun siap kita submit melalui phone. Sekarang kita tunggu sama ada kita akan terima email ataupun tidak. Okey. Okey cikgu, dah pun terima email. Kita try buka email. Okey, kita try buka file. Okey, saya ada apa ni? Boleh guna ni lah. Okey. Yeay, dah pun jadi. Ini adalah email yang akan diterima oleh pelajar. Okey, oleh pelajar apabila dia mengisi borang yang telah pun kita sediakan. Jadi setakat itu sahaja perkongsian daripada saya hari ini. Jika ada sebarang persoalan, boleh tanya di komen. Selamat mencuba dan jumpa lagi.